Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nara Fabalkis binti Kamarudin, nombor 3S98340. Tajuk saya adalah peranan kerajaan Malaysia dalam peruntukan dan agihan untuk kesejahteraan rakyat. Terdapat satu wabak yang telah merebak ke seluruh negara di dunia termasuk Malaysia. Wabak ini telah diisytihar oleh Pertubuhan Kesihatan Malaysia (WHO) sebagai pandemik. Terdapat banyak operasi perniagaan dan perkilangan terpaksa diberhentikan serta-merta atas arahan pihak kerajaan. Wabak ini juga telah memberi kesan terhadap aktiviti sosial seperti majlis perkahwinan dan sebagainya. Peranan pertama adalah memulih kehidupan di mata pencarian. Kerajaan memberi bantuan secara tidak langsung. Kerajaan memperkenalkan dan membuat pembaruan terhadap Bantuan Keluarga Malaysia (BKM). Kerajaan telah berusaha meluaskan liputan perlindungan sosial dan memberi tumpuan terhadap aspek kesihatan. Yang kedua, membangun sebuah keluarga Malaysia. Kerajaan menyediakan inisiatif yang menyeluruh kepada masyarakat tanpa memilih bulu. Kerajaan kerap melaksanakan program-program berkaitan pembangunan sosial ekonomi dan akhir sekali, kerajaan turut menyediakan peruntukan kepada golongan orang kurang upaya. Ketiga, membina kehidupan yang kondusif. Kerajaan menghapuskan cukai keuntungan harta tanah bagi pelubusan oleh individu warga negara. Kerajaan menyediakan peruntukan untuk membiayai kos pengangkutan dan pengedaran barang asas ke kawasan luar bandar. Kerajaan meneruskan projek-projek perumahan terutamanya kepada golongan berpendapatan rendah dan akhir sekali kerajaan memperuntukkan kepada Kementerian Keselamatan Negara untuk mempertingkatkan kesiapsiagaan aset-aset utama. Assalamualaikum. Saya Adila Iliana binti Ismail, S57-827. Tajuk saya adalah peranan kerajaan dalam peruntukan dan agihan daya tahan sektor swasta. Adakah anda tahu, dalam peruntukan bajet, kerajaan akan sentiasa memberikan peruntukan dan agihan kepada sektor swasta. Antaranya adalah sektor PKS, IKS dan mikro. Nak tahu tak apa bentuk peruntukan dan agihan itu? Pertama, peruntukan skim mikro. Kedua, dana daripada bank negara. Ketiga, peruntukan dari segi pelaburan sektor utama. Keempat, sains dan teknologi. Dan yang kelima, pelancongan. Keenam pula adalah industri perincitan, pertanian, jaminan makanan, permekasaan komuniti dan yang terakhir, ketersambungan digital. Banyak kan peruntukan dan agihan yang kerajaan berikan kepada sektor swasta? Sekian dahulu daripada saya. Terima kasih. Peristiwa ini memperlihatkan penyingkiran kerajaan PH pada 2021 kemelut telah membawa kepada peletakan jawatan pihak ke-8 yang mengundang beberapa parti politik bergabung dan cuba bentuk kerajaan baru. Kepentingan pilihan raya dapat lindungi kebebasan bersuara, beri ruang dan peluang untuk memilih pemimpin, dapat tentukan bentuk kerajaan, ekonomi negara berkembang maju, dapat tunjukkan rakyat penting dalam pembangunan negara, dapat memilih pemimpin untuk memimpin negara, dapat ambil bahagian dalam pemilihan pemimpin negara. Sekian daripada saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syamazli bin Muhammad Syamsul Rizwan LISU, pemegang kad matrik S59454. Untuk video kali ini, saya akan membincangkan tentang peranan kerajaan Malaysia dalam pilihan raya umum Malaysia dan perkembangan isu politik semasa. Malaysia mempunyai sistem pemerintahan berparlimen dan pilihan raya yang demokratik yang merupakan salah satu faktor terpenting dalam memelihara kesinambungan sistem pentadbiran negara. Dan antara peranan kerajaan Malaysia dalam pilihan raya umum adalah mempertahankan hak mengundi dan peranan SPR. Dalam sistem demokrasi yang sihat, tugas kerajaan bukan sahaja memberi peluang kepada rakyat menyertai sistem pilihan raya, tetapi juga bekerja secara proaktif untuk menggalakkan mereka mengambil bahagian secara langsung dalam proses demokrasi. Pengundian adalah jenis penyertaan yang paling asas. Akibatnya, peranan SPR dalam melaksanakan usaha pendaftaran pemilih adalah kritikal. Selain itu, kerajaan juga bertanggungjawab dalam persempadanan dan bidang kuasa SPR. Persempadanan semula pilihan raya harus dilakukan secara profesional, adil dan telus pada prinsipnya.
Prinsip persamaan nilai undi juga mesti diambil kira oleh pihak yang berkuasa. Tambahan pula, memandangkan kadar perubahan dalam sesuatu kawasan, proses persempadan semula harus dilakukan pada kekerapan yang adil. Selesai peranan kerajaan Malaysia dalam pilihan raya umum Malaysia. Apa pula peranan kerajaan Malaysia dalam perkembangan isu politik semasa? Yang pertama, politik matang. Kestabilan dan kematangan politik adalah komponen penting untuk kemakmuran dan pemulihan ekonomi sebuah negara. Kerajaan juga menyampaikan saranan atau usaha orang ramai untuk menyelesaikan isu politik ini. Demi membangunkan ekonomi rakyat dan kestabilan politik di Malaysia, kerajaan perlu menunjukkan kematangan politik selaras dengan cita-cita yang sama. Yang kedua adalah kestabilan politik. Objektif utama kerajaan ketika ini adalah untuk mengekalkan kestabilan politik agar dapat melaksanakan segala kewajipan dan tanggungjawab dengan berkesan demi memenuhi harapan rakyat. Rakyat menaruh harapan besar kepada kerajaan untuk berkhidmat sebagai kerajaan yang prihatin dengan sebaik mungkin. Isu yang terakhir adalah penyediaan barang awam. Untuk melaksanakan tugas ini, kerajaan sesebuah negara akan membina struktur pentadbiran berperingkat berdasarkan bahagian geografi atau kawasan undang-undang. Kerana ketahanan persekutuan Malaysia, evolusi dan kesinambungan sistem politik persekutuan sering dibincangkan di dalam dan di luar negara. Secara keseluruhan, Perlembagaan Malaysia telah menetapkan rangka kerja perundangan untuk pentadbiran pilihan raya. Perlembagaan negara secara jelas menetapkan penubuhan suruhan pilihan raya iaitu SPR serta tanggungjawabnya dalam pendaftaran pemilih, persempadan semula dan pentadbiran pilihan raya. Selain itu, kerajaan mesti memastikan keamanan dan ketenteraman di negara kita dan tidak ada rasa tidak puas hati di kalangan rakyat jika ada isu politik. Tanggungjawab kerajaan adalah untuk memastikan keadaan sosial, politik dan ekonomi negara berada dalam keadaan terkawal dan stabil. Bagi peranan kerajaan Malaysia dalam sistem kesihatan dan pengurusan COVID-19 negara pula, menurut Pertumbuhan Kesihatan Sedunia WHO mentarifkan perkataan sihat sebagai keadaan sempurna fizikal, mental, sosial dan tidak hanya ketika ketiadaan sakit. Dan kesihatan juga membawa erti kemampuan untuk meneruskan hidup dengan prospek positif. Antara peranan kerajaan dalam sistem kesihatan Malaysia ialah mengagihkan vaksin percuma. Jemaah Menteri telah bersetuju agar program imunisasi COVID-19 kebangsaan dilaksanakan pada hujung Februari 2021 secara percuma. Selari dengan tema program imunisasi COVID-19 kebangsaan iaitu lindungi diri, lindungi semua, serta meneruskan pendekatan tiada yang selamat sehingga semua selamat. Hal ini dikatakan sebagai langkah yang berperikemanusiaan. Yang kedua ialah mewujudkan kemudahan infrastruktur untuk pesakit. Kerajaan dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah pun memberi banyak bantuan seperti menambah bilangan katil, mobilisasi kaki tangan termasuk kerjasama dengan antara pihak Angkatan Tentera Malaysia. Kerajaan juga bekerjasama dengan pengamal perubatan am swasta dan Angkatan Tentera Malaysia dengan mewujudkan hospital Medan di Kelang. Bagi peranan kerajaan Malaysia dalam menguruskan COVID-19 negara ialah mengetatkan kawalan, sempadan dan pintu masuk antarabangsa. Pemeriksaan teliti di sempadan negara juga perlu dilakukan bagi memastikan warga asing yang masuk menggunakan pas lawatan sosial mengikut peraturan yang ditetapkan bagi mengelakkan COVID-19 tersebar. Pihak kerajaan Malaysia juga mengharamkan dan menyekat kedatangan warga asing dari negara yang mengalami COVID-19 dengan angka yang tinggi kerana ia memberi potensi yang tinggi untuk berjangkit. Yang kedua ialah menguatkuasakan undang-undang seperti mengenakan denda atau dipenjarakan kepada bersalah. Bagi individu yang enggan memakai pelitup muka di tempat umum, denda sebanyak RM1000 akan dikenakan atau dipenjara selama 2 tahun atau kedua-dua sekali. Kawalan harga dilakukan bertujuan mengawal harga pasaran terus meningkat mendadak disebabkan permintaan produk yang tinggi. Oleh itu, kerajaan perlu memainkan peranan penting terhadap kawalan harga barang di Malaysia. Langkah pertama yang boleh diambil oleh pihak kerajaan ialah penguatkuasaan undang-undang dengan menetapkan harga barangan kawalan terhadap barang keperluan. Selain itu, pihak berkuasa juga perlu mengadakan pemantauan berkala, iaitu dengan mengadakan lawatan secara mengejut dari semasa ke semasa. Seterusnya, kerajaan Malaysia juga perlu menggalakkan setiap negeri untuk mengadakan kempen kesedaran yang berkesan. Sebagai contoh, dengan mengadakan kempen inflasi sifar, kerajaan akan menyediakan pengguna, masyarakat dan isi rumah bahawa kawalan harga barang akan terkawal dengan baik jika mereka memberikan kerjasama dalam memenuhi masalah harga barang. Kaedah periklanan. Kaedah periklanan yang bertemakan belilah barangan buatan Malaysia yang diperkenalkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri di media masa seperti di televisyen, radio, laman sosial dan akhbar amat digalakkan bagi pengguna di Malaysia membeli barangan buatan atau dalam Malaysia sahaja. Assalamualaikum, nama
Tajuk saya ialah pelaksanaan federal fiskal di Malaysia. Federal fiskal merupakan hubungan kewangan antara unit kerajaan dalam sistem kerajaan persekutuan dan sebahagian daripada disiplin kewangan awam yang lebih luas serta memperkatakan pembahagian fungsi kerajaan dan hubungan kewangan antara peringkat kerajaan. Bajet 2022 yang telah dibentangkan oleh Menteri Kewangan yang bertemakan Keluarga Malaysia Makmur Sejahtera. Kerajaan memperuntukkan sebanyak 332.1 bilion bagi bajet 2022 bagi perbelanjaan mengurus, pembangunan serta di bawah kumpulan wang COVID-19. Antaranya ialah peruntukan sektor kesihatan, tambahan peruntukan khusus bagi meneruskan agenda menangani COVID-19 iaitu sebanyak RM2 bilion, menyambung pelatihan secara kontrak lebih 10,000 pegawai perubatan, pergigian dan farmasi, agenda nasional Malaysia Sihat, meningkatkan akses dan capaian respon perkhidmatan ambulans. Seterusnya, peruntukan sektor institusi pengajian tinggi. Peruntukan yang diberikan adalah sebanyak RM14.5 bilion, menaik taraf infrastruktur dan penggantian kemudahan usaha di Universiti Awam dan Kolej Komuniti, memperkasa bidang pendidikan dan latihan teknikal vokasional, diskaun bayaran balik pinjaman PTPTN. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.